Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Disambung pengajian berkenaan dengan mazhab-mazhab akidah umat Islam. Persidangan para ulama dunia Islam di Amman, Urdun atau Jordan pada 28 Jumadal Ula hingga 2 Jumadal Akhirah 1427 Hijriah. Bersamaan 24 Jun hingga 26 Jun 2006 memutuskan mazhab yang diiktiraf adalah umat Islam terkini mengikut senarainya daripada fiqh Ahlussunnah, ialah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Zahiri. Susunan mengikut sejarah. Kemunculan pertama mazhab Hanafi, kemudian berikutnya Maliki, kemudian Syafi'i. Syafi'i murid Imam Malik. Hambali, tertinggal Hambali, murid Imam Syafi'i. Dan Zahiri juga, Daud Zahiri, murid Imam Syafi'i. Murid tetapi ada mazhab dia sendiri dalam masalah fara', masalah cabang. Adapun daripada mazhab Syiah ialah Zaidiyah dan Isna Asyariyah Ja'fariyah. Dan daripada Khawarij pula ialah mazhab Ibadi. Ini mazhab yang diiktiraf, mempunyai pengikut yang ramai dalam dunia Islam, dan ada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama mereka yang dikaji sehingga hari ini. Dan juga mazhab akidah. Yang tadi mazhab fiqh. Mazhab akidah ialah Salafiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Adalah umat Islam. Yang masih ada pula yang sederhana daripada Mu'tazilah dan lain-lain. Samping mazhab tersebut itu masih ada lagi mazhab-mazhab lain yang sederhana, walaupun ijtihadnya salah, tak boleh hukum keluar daripada Islam. Itu mesti ingat, jangan mudah-mudah. Berpuluh-puluh mazhab, terlalu banyak, mungkin ratus mazhab dalam fiqh. Mazhab sahabat, mazhab tabi'in, tabi'in. Dan mazhab di dalam mazhab ada mujtahid mazhab, disebut dahulu dalam mazhab Malik Hanafi ada mujtahid dia, iaitulah Abu Yusuf Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mazhab Maliki ada mujtahid dia Syahnun dan lain-lain. Mazhab Syafi'i Imam Nawawi dan lain-lain, lain pada pandangan Imam Syafi'i. Hambali ada juga mujtahid dalam mazhab Hambali, pandangan yang lain pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu mazhab-mazhab yang lain. Dalam Mu'tazilah, walaupun dianggap Mu'tazilah ini mazhab yang salah, ada yang salah dalam perkara furu' sahaja, tak sampai perkara asas hukum Islam. Dan sebab itu jangan mudah-mudah hukum. Dan lain-lain.
yang tidak boleh dikeluarkan daripada jumlah umat Islam kerana salah tafsirnya dalam perkara porok sahaja. Semua mereka ini mengaku ahli sunnah wal jamaah. Bukan kita saya mengaku ahli sunnah wal jamaah. Semua itu mazhab itu mengaku mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Ada hujah masing-masing. Kerana asasnya berpegang berrukun-rukun iman dan Islam yang sama. Rukun Islam 5 perkara sama. Rukun iman 6 perkara sama. Di samping ada mazhab yang menambah lagi rukun Islamnya dan rukun imannya. Tidak sampai keluar daripada Islam. Jangan mudah. Kita kena sedar bahawa banyak perkara yang wajib itu tak masuk dalam rukun Islam. Contohnya jihad tak masuk rukun Islam. Politik tak masuk rukun Islam. Imamah tak masuk rukun Islam. Nikah kahwin tak masuk rukun Islam. Tapi tak boleh kata ini bukan Islam. Tidak boleh. Tak masuk rukun Islam. Tapi ada mazhab yang membilang-bilangkan itu dalam rukun-rukun Islam. Perkara cabang ini. Itu perkara cabang. Imam Malik pernah berkata. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam mazhab Maliki. Guru pada Imam Syafi'i. Guru pada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syabani, iaitulah tokoh dalam mazhab Hanafi. Sekiranya ada 100 hujah, 100 hujah, boleh dukung seseorang itu keluar daripada Islam. Tiba-tiba ada 1% sahaja meragukan, tak boleh. Hukum dia, tak ada hukum, jatuh hukum. Kerana hadis Nabi SAW, tudra'ul hudud bisyubhat. Hudud ditolak dengan adanya kekeliruan. Sedikit kekeliruan tak boleh. Dan sebab itu Nabi tak menghukum orang munafik dalam Masjid Madinah. Tak menghukum sewenang-wenang. Tapi sekarang ni terdapat kalangan yang mudah menghukum sewenang-wenang. Ini mesti ingat, jangan mudah hukum sewenang-wenang. Dan ada yang berlaku kerana kejahilannya. Tidak boleh. Orang yang buat salah, walaupun kufur, tapi kerana kejahilannya, diampun oleh Allah Ta'ala. Kena siasat, kena cek betul-betul. Secara individu. Adapun dasar-dasar umum, itu boleh bincang. Mesti lari daripada Allah Ta'ala porok. Seterusnya muktamar kemuncak negara umat Islam. OIC, Munazzamah At-Ta'awun Al-Islami di Makkah Al-Mukarramah, di mana bahagian ulama'nya membuat kenyataan pengesahan pada muktamar di Amman, Jordan itu, dengan seruan perpaduan umat Islam seluruhnya, dan jangan mudah mentakfirkan apa-apa mazhab yang tersebut. Adapun Iran yang mengandung mazhab Syiah yang terbesar dalam dunia, selepas kejatuhan Shah 1979 oleh Harakah Islamiyah di dalam negaranya, gerakan Islam di Iran, dia ada gerakan dia sendiri yang menentang kerajaan Shah, menentang campur tangan penjajah, mengubah negaranya kepada Islam bermazhab Imamiyah. Dia isytihar negara-negara Islam, pada Islam, dia tukar perlembagaan dia, perlembagaan Islam. Mazhab rasmi, mazhab Imamiyah. Kerana majoriti rakyat yang bermazhab Imamiyah. Di samping ramai yang bermazhab Sunni. Ramai mazhab Sunni, 30% mazhab Sunni, mungkin lebih. Adapun Syiah yang dianggap sebagai keluar daripada Islam, ada 2% saja. Tak ramai, 2%. Ada Syiah yang keluar daripada Islam, ada. Yang kata sedang Nabi dan macam ini 2% saja. Yang baki itu ialah mazhab Imamiyah. Tetapi duduk dibesarkan yang 2% ini kerana politik. Bila politik dah selanjur ini kena hati-hati. Dan ada ulama upahan yang bekerja untuk politik ini. Ini sangat bahaya. Mereka bertindak menubuhkan badan Islam antarabangsa yang dinamakan Al-Majma' Al-Alami Lit-Taghrib Bain Al-Mazahib Al-Islamiyah, iaitulah
organisasi pendekatan mazhab sedunia. Dibentuk di bawahnya pusat kajian, mengumpulkan kitab-kitab semua mazhab. Ada markas research dia, kajian dia, mengumpulkan kitab semua mazhab. Khususnya mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana yang paling banyak kitab ialah kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Banyak kitab-kitab yang pelik-pelik ada di sini. Kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita kena sedar bahawa banyak ulama-ulama Sunni dilahirkan di Iran. Imam Abu Hanifah di Iran, Imam Ghazali di Iran, Imam Ash-Shirazi yang mengarang kitab Muhadzab Syafi'i itu orang Iran. Banyak imam ulama hadis yang dilahirkan di Iran, dan banyak tulisan-tulisan tangan, banyak dikumpulkan. Di antaranya ialah pandangan ahli sunnah untuk kajian bagi negara mereka dan ke arah perpaduan umat Islam. Banyak hasilnya diamalkan dalam pemerintahan negara mereka. Banyak perkara yang tidak ada dalam mazhab Syiah diambil dari Sunni. Kita yang Sunni kita tak amal. Dia amal, dia ambil pandangan mazhab Sunni. Kita tak amal terus. Dia hukum khisah, hukum hudud dia laksanakan. Hukum khisah laksana, hukum hudud laksana, hukum ta'zir laksana. Pelancong-pelancong yang datang dari luar mesti pakai tudung, yang perempuan. Itu syarat. Kalau tak pakai tudung tak boleh masuk. Semua juru heboh TV dia pakai tudung. Pakai tudung. Tak pakai tudung tak dibenarkan. Ini Sunni pun wajib. Bukan ada dia Syiah ini jangan kita arak diharamkan. Maka diamalkan pemerintahan negara. Di antaranya konsep syura. Ijtihad sehinggalah mengadakan pilihan raya. Dinamakan wilayatul faqih. Faqih ni ialah kepimpinan ulama. Ulama, pemimpin negara mesti ulama. Syarat, mesti ulama, mesti mujtahid. Mesti mujtahid. Dan ini dalam mazhab Ahli Sunnah juga. Baca Al-Hakam Sultaniyah Al-Mawardi, Abu Ya'la Al-Faraq, Muqaddimah Ibn Khaldun. Ini kitab Sunni. Baca juga Ghiyas karangan Imam Al-Haramain. Antara syarat ketua negara mestilah alim yang mujtahid. Bukan alim saja, yang mujtahid, yang mampu berijtihad. Sekiranya tak mampu berijtihad, maka buat ijtihad secara kolektif, secara jama'i. Dan mereka menubuhkan majlis ulama, majlis pakar hukum Islam, pengurusi dia ayatullah yang paling atas sekali, dan dibuat pilihan raya, pilih presiden, pilih Perdana Menteri, pilih menteri-menteri, dan semua hukum-hukum yang diputuskan oleh kabinet, oleh parlimen yang dipilih itu mesti diluluskan oleh masyurah ulama dia. Kalau bercanggah hukum Islam dibatalkan, berhak. Bahkan dia punya keputusan ulama boleh pecat presiden, boleh pecat Perdana Menteri. Ini. Dan dia mengamalkan hukum hudud dan dia berijtihad, antaranya hukum kejam. Hukum kejam sehingga mati ditukar kepada tembok. Kejam dengan batu tukar pada tembok. Itu ijtihad. Ijtihad. Kita ni denda RM300. RM300, RM500. Ini kena malulah, kena malu sikit. Namun mereka juga menghadapi tentangan dan cabaran kerana ulama mereka yang ta'assub mazhabnya dan tidak luas ilmunya. Di sana ada ulama-ulama pondok dia. Ulama Qum, ulama yang tradisi dia menentang perubahan ini. Perubahan ini tentang dengan kerasnya. Jadi mereka menghadapi tentangan daripada ulama Syiah sendiri dan ulama Sunni menentang juga. Ini ulama Sunni lebih dipolitikkan. Ini sangat mendukacitakan. Fatwa Khamenei haula tahrim al-isah li rumuz al-sunnah pada 14 bulan Februari tahun 1979 berlaku peralihan kuasa dan perubahan dengan revolusi Islam di Iran yang dipimpin oleh ulama Harakah Islamiyah Iran. Berketuakan Imam Ayatollah Al-Khomeini menggulingkan kerajaan Syah Iran yang dipengaruhi oleh As-Sahyuniyah, Zionis Yahudi. Lalu dilakukan satu perubahan yang berani dalam mazhab Syiah dengan menubuhkan jamaah ulama menguasai negara dengan melakukan ijtihad baru dalam mazhab Syiah
Dia antara melantik presiden melalui pilihan raya umum dan mengisytiharkan Republik Islam yang melaksanakan hukum Islam dan mengajak umat Islam bersatu menentang Israel dan negara sekutunya, serta menyingkirkan kumpulan sekular. Kumpulan sekular disingkirkan. Lalu dihidupkan semula Majma' Takhrib Persatuan Ulama Muslimin yang ditubuhkan oleh pengikut gerakan Syekh Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh bagi menyatukan semula umat Islam. Di mana Majma' Takhrib ni ditubuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh Al-Sunni, di mana Iran menghidupkan semula. Kemudian Khomeini mengarahkan jamaah haji Iran bersembahyang jamaah bersama ahli sunnah di Mekah. Dahulunya jamaah haji Iran bersembahyang berasingan. Dia tak ikut orang, sembahyang sendiri. Selepas revolusi, dia arahkan supaya sembahyang ikut imam di Masjidil Haram. Sama dengan orang lain dan tak dimak bawa batu, tanah untuk sujud di atasnya. Kerana mereka berpegang pada sunat sujud di atas tanah, bukan sembah tanah. Sunat sujud atas tanah, bukan sembah tanah. Mazhab kita tak ada itu. Dan dibawa, jangan bawa tanah untuk sujud itu, batu, kerana menimbulkan keliruan. 17 Oktober 2010, Imam Ali Khamenei yang menggantikan Khomeini selepas kematiannya mengeluarkan fatwa haram mencela para sahabat dan tokoh-tokoh yang menjadi amalan pelampau Syiah. Bahkan ada ulama yang memberi fatwa ni ditangkap. Ulama yang menghina sahabat, menghina Nabi dan Syiah ditangkap dan diambil tindakan. Fatwa yang disebut di atas disokong oleh Syah Hasan Nasrullah, pemimpin Syiah Lebanon, menyokong. Perubahan mengambilkan dia diganggu. Perubahan ini diganggu oleh ulama Syiah sendiri dan ahli sunnah yang ta'assub mazhab. Dan jahit perkembangan Islam sekarang dengan sokongan negara-negara musuh Islam seperti Israel dan sekutunya Amerika, Eropah, dengan mempengaruhi beberapa negara Arab di bawah pengaruhnya dan menggunakan ulama rasmi yang mengganggu usaha Islam dan tajdid yang telah berlaku bagi menyatukan umat Islam. Gangguan musuh Islam telah mencetuskan fitnah dan peperangan saudara di Afghanistan, negara Arab, iaitulah di Syria, di Yaman dan lain-lain, dengan bantuan senjata musuh Islam. Apa yang menarik ialah mereka telah menghalau seorang ayatullah. Seorang ayatullah asalnya Saudi yang mencela sahabat, mencela ummahatul mukminin, dihalau dan pergi ke Kuwait. Kuwait halau. Ulama ini dapat perlindungan di England. England ambil perlindungan, duduk di sana. Dan banyak orang Syiah pergi mengaji dengan ulama ini. Bahkan dia Syiah di Malaysia, di Thailand, di Indonesia mengaji dengan yang inilah. Dengan yang ini. Mengaji dengan yang ini. Ini menjadi masalah. Saya sendiri telah menyertai Majma' Takhrib dan menerimanya apabila dilantik menjadi ahli majlis tertingginya seawal dihidupkan semula. Setelah mengkaji dan beristikharah kepada Allah bagi buat pilihan di zaman yang banyak fitnah ini. Saya dilantik sebagai menjadi ahlinya dan menerima menghadiri muktamar dengan beristikharah pada Allah Ta'ala. Setelah istikharah, barulah saya buat keputusan, dan ini satu usaha yang sangat baik yang mesti diusahakan. Walaupun mendapat tentangan yang hebat daripada berbagai pihak, dan saya berpegang pada istikharah yang saya buat. Istikharah. Adapun ketegangan ditutuskan akhir-akhir ini adalah perancangan musuh Islam yang bertujuan jahat merosakkan umat Islam daripada dalam dirinya. Mereka mengulangi menggunakan kerajaan di negeri Islam yang dipengaruhi dan pernah dialakkan di awal abad yang lalu sehingga menghilangkan khilafah Islamiah, sehingga mencetuskan pertikaian yang tajam, mencetuskan peperangan dalam negeri umat Islam sendiri. Kita jangan ingat, kita mesti ingat 100 tahun yang lalu bagaimana orang Islam berperang sama sendiri sehingga negara mereka dijajah. Ini diulang balik senario. Perancangan diulang balik, dan banyak orang Islam yang tak baca sejarah ini yang lupa mengulangi balik. Dan kita kena sedar, banyak negara yang ditubuh hari ini negara yang dicipta oleh penjajah, mengikut penjanjian Sykes-Picot.
perjanjian yang membahagi-bahagikan dunia Islam mengikut pengaruh Barat. Ini kita kena sedar. Sebenarnya mazhab-mazhab yang terkeluar akidahnya itu sebahagiannya sudah pupus. Dengan tebaran ilmu dan dakwah kembali semula kepada Islam yang sebenar. Bersatu dalam perkara dasar dan beradab dalam perkara khilaf. Sebahagian pula hanya berada dalam penulisan sejarah sahaja, atau hanya mempunyai segelintir pengikut tetapi sengaja dibesarkan, atau dipalikkan dengan mazhab yang masih ada, padahal mereka sendiri menolak keluar dari mazhabnya. Orang Syiah menolak, mereka keluar dari mazhab Syiah, menolak. Dan di antara contohnya ialah orang-orang negara di Amerika. Sebenarnya negara di Amerika ni adalah orang Islam yang ditawan oleh penjajah dahulu. Dia bawa ke Amerika Latin, termasuk Amerika Syarikat. Dia juga jadi abdi, juga jadi hamba. Mereka berjuang untuk membebaskan diri, tak berjaya. Macam Red Indian. Red Indian juga dikatakan yang Islam, masuk Islam. Ada masuk Islam. Mereka ditindas habis-habisan dan berlakunya kejahilan dalam masyarakat mereka. Barangkali masih ingat Elijah Muhammad. Elijah ni ada ajaran Islam dia sendiri. Puasa dia sendiri, apa dia sendiri, bukan puasa bulan Ramadan. Dia reka sendiri ajaran Islam, kerana sudah jauh. Dan berlaku perubahan balik, pembetulan balik. Termasuklah Malcolm X yang pergi ke Mekah, berjumpa dengan ulama, membetulkan balik Islam dia. Termasuk Muhammad Ali yang berusing dia pun betul balik Islam dia. Dan banyak orang Islam yang di Amerika ini membetulkan balik Islam dia. Memang dulu Islam dia sesat. Dia anggap dia sebagai orang Islam, tetapi sudah menyeleweng. Yang semayangnya lain, puasnya. Ini berlaku perubahan. Berlaku perubahan. Di Amerika berlaku perubahan kerana sudah jadi abdi lama sangat. Begitulah dunia Islam jajah ini. Banyak berlaku penyelewengan. Perlu dibetulkan ilmu. Diperbetulkan dengan ilmu, bukan dengan perang. Bukan dengan tuduh-menuduh, tidak, dengan hujah. Maka dia perkenalkan mazhab yang lain ahli sunnah. Maka perkenalkan mazhab yang lain ahli sunnah seperti berikut. Saya akan perkenalkan mazhab-mazhab yang lain ahli sunnah untuk menjadi kajian kita, dan kita kena sedar di sana ada beberapa perkara yang jadi titik pertemuan. Di antaranya ialah contohnya sumber hukum syarak. Sumber hukum syarak yang tak ada khilaf kalangan ulama ialah kitab dan sunnah. Ini tak ada khilaf. Sunni, Syiah, Khawarij, semua sekali. Quran dan sunnah adalah sumber. Ijma' ini khilaf. Ada ijma' kita, ijma' dia. Bahkan dalam ijma' ahli sunnah pun ada juga. Kaw-kaw yang syawat umpamanya. Qiyas mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada qiyas. Mazhab ahli sunnah ada qiyas. Dan mazhab Hanafi tambah lagi istihsan. Syafi'i tak ada. Maslahah. Syafi'i tak ada. Imam Malik ada pula pandangan ahli Madinah. Ini mazhab Maliki, ada sumber dia. Sumber dia. Orang Syiah dia tambah lagi pandangan ulama-ulama ahli bait. Ahli bait. Ada lagi pandangan dia. Dan dia tak ada qiyas, dia ada hikmah. Ada maslahah. Lebih kurang lah juga. Cuma nama je lain. Nama je lain. Dalam perkara dadah. Dadah tak sebut dalam Quran. Tapi sama-sama mabuk. Arak pun mabuk, dadah pun mabuk. So semua diharamkan oleh Islam. Kita jangan kira dalam hal ini. Dan banyak lagi perkara lain yang kita kena sedar betul. Ini surah pada ulama-ulama yang mendalaminya. Jangan gunakan media sosial yang tak tahu agama bercakap dalam masalah ini. Lebih lagi merosakkan, lebih mengelirukan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Disambung kisah peperangan Khaybar. Setelah orang-orang Yahudi menyerah kalah, berlakunya perundingan. Perundingan diadakan dengan orang-orang Yahudi bersetuju keluar dari Khaybar dengan pakaian di badan mereka sahaja,
Adapun tanah, hamba-hamba, harta benda seperti emas, perak dan sebagainya, dan senjata-senjata ditinggalkan. Hamba-hambanya sebahagiannya tawanan perang yang jadi hamba. Kalau kebetulan orang Islam enggak, dia bebaskan. Yang tak Islam pun diurus secara Islam. Akhirnya ramai dibebaskan. Setelah dibuat perjanjian itu, Rasulullah SAW bersabda, aku berlepas diri daripada kamu dengan janji Allah dan Rasulnya. Sekiranya kamu menyembunyikan sesuatu, kata Nabi pada orang Yahudi. Mereka pun berjanji dengan itu juga. Berjanji. Dengan termeterainya perjanjian ini, maka Khaybar menyerah kalah dan ditawan oleh bala tentera Islam. Apabila pemimpin Yahudi Ibnu Abil Haqir telah berbohong dan memungkiri janjinya terhadap Rasulullah SAW dengan menyembunyikan harta yang banyak kepunyaan pemimpin Yahudi Huyai bin Akhtab, tipu, maka Rasulullah SAW mengambil tindakan keras dengan dijatuhkan hukuman bunuh ke atas mereka. Di samping itu, mereka juga bertanggungjawab ke atas syahidnya Mahmud bin Maslamah radhiyallahu anhu dengan menggugurkan batu kisaran ke atas kepalanya apabila dia berteduh di bawah kota Naim. Ini satu khianat. Seorang sahabat duduk berlindung panas tengah hari di tepi kota Naim. Dia ambil batu kisaran, hempah atas kepala, mati. Ini bermakna mereka melanggar perjanjian. Dalam masa yang sama, mereka juga menyembunyikan harta-harta mungkir dalam perjanjian. Maka Nabi bertindak menjatuhkan hukuman bunuh terhadap mereka. Mereka dianggap sebagai penjenayah perang. Pembagian harta rampasan perang. Rasulullah SAW telah membahagikan rampasan perang dengan penuh bijaksana menurut hukum Allah, iaitu dengan membezakan di antara harta yang boleh dipindah dan yang tidak boleh dipindah. Harta yang boleh dialih dan tak boleh dialih. Harta yang boleh dipindah seperti barang perhiasan, emas dan perak dibahagikan kepada bala tentera Islam. Masa itu tentera tak ada gaji lagi. Jadi ghanimah ni menjadi habuan pada tentera yang berperang. Dibahagi. Dengan dibahagikan kepada orang yang tidak berkuda satu bahagian. Dan orang yang berkuda dua bahagian. Kuda ada bahagian juga. Orang jalan kaki satu bahagian, yang berkuda dua bahagian. Satu untuknya dan satu untuk kudanya. Adapun harta yang tidak boleh dipindah seperti tanah, maka yang pertama diserahkan kepada tuan tanah dengan mereka memberi separuh daripada hasilnya kepada negara Islam. Iaitulah orang Yahudi yang tak terlibat dalam peperangan, petani-petani. Yang bunuh tadi tentera. Rakyat biasa masih kekal di situ menjadi rakyat. Petani-petani dibenarkan urus harta dia dengan dibahagi cukai kepada kerajaan. Kerana mereka lebih berpengalaman berkenaan mengendalikan tanah itu. Dan pihak pemerintah tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk mengendalikannya. Kebun luas. Mungkin 1,000 ekar. Luas. Beratus ribu ekar. Kuasnya. Dan yang kedua dibahagi pada orang-orang Islam. Ada juga orang Islam. Yang tuannya dah mati, tuannya lagi dibagi. Berlaku satu peristiwa menarik. Apabila Rasulullah SAW membahagikan harta rampasan perang kepada bala tentera Islam, tiba-tiba seorang badui yang beriman, seorang badui, butuh huruf, badui orang pasir yang beriman, bila Nabi nak bagi bahagian dia, dia berkata, apakah ini? Apa ni? Dia cakap nak pergi.
Nak beri emas dia. Nak beri harta dia. Lalu diberitahu kepadanya, ini adalah bahagian untukmu yang diberikan Rasulullah SAW. Rasulullah suruh beri kamu. Baru itu berkata Rasulullah. Dikatakan Rasulullah SAW, aku mengikutmu bukan kerana mahukan harta ini. Aku ikut perang bukan harta ni, dia kata. Tetapi aku mahu supaya aku dipanah mengenai ini. Sambil dia menunjukkan ke arah halqumnya. Aku mari nak berperang sebab nak panah kena sini. Tunjuk leher dia. Aku nak mati, dia kata. Bukan nak harta ni. Rasulullah SAW menjawab, jika kamu benar terhadap Allah, nescaya Allah menunaikan janji yang benar kepadamu. Kalau ikhlas sungguh, Nabi kata, Tuhan akan tunaikan janji. Hak munah itu. Baru itu tidak mengambil harta rampasan perang yang halal kepadanya. Dengan hati yang ikhlas. Lalu ia bangun untuk menjalankan tugas jihad. Tiba-tiba anak panah musuh mengenai lehernya. Dia hukum yang ditunjukkannya kepada Rasulullah SAW. Kena anak panah. Tepat ditunjuk tadi. Macam Nabi sebut. Lalu dia diusung ke hadapan Rasulullah SAW. Diusung mayat dia depan Nabi. Dalam keadaan mati syahid, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, inilah hamba yang telah berhijrah kerana jalan-Mu. Dia telah dibunuh syahid. Aku menjadi saksi kepadanya, kata Nabi. Ini hebat. Orang yang Nabi sendiri doa Nabi diperkenankan Allah Ta'ala. Dia menolak ghanimah dan mengatakan pengorbanan dia. Dan Allah Ta'ala tunai apa yang dia niat dengan ikhlas. Ketibaan Ja'far dan rombongan Abu Musa al-Ash'ari. Ketika berlakunya peristiwa Khaybar, tiba-tiba muncul rombongan para sahabat radhiyallahu anhum yang berhijrah ke Habasyah. Bukan ke Syam, itu salah. Pergi ke Habasyah. Mereka dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bersama mereka kabilah Asy'ariyin dari negeri Yaman. Yang dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Mereka yang berhijrah ke Habasyah itu pulang ke Madinah dengan bantuan Najasyi Raja Habasyah setelah menerima kedatangan utusan Rasulullah SAW. Amr bin As radhiyallahu anhu, ada utusan kabilah Asy'ariyin, mereka bertemu. Utusan bukan utusan Quraisy ni, utusan Rasulullah ni. Amr bin As belum Islam lagi masa itu. Ini silap salah ni. Amr bin As dan utusan Quraisy untuk pujuk Raja Habasyah jangan terima orang Islam. Tetapi Najasyi menerima orang Islam. Ada pula ulama Asy'ariyin pula bertemu dengan orang Islam yang hijrah di Habasyah dan bergabung dengan mereka. Ulama Asy'ariyin ini ialah Nabi sebut dalam hadis mereka adalah dari Yaman. Mereka adalah kaum yang bijak, kaum yang cerdik, kaum yang pandai, datang dengan ikhlas. Rasulullah SAW sangat bergembira dengan kedatangan mereka, terutama Ja'far radhiyallahu anhu, yang sangat disayanginya. Ini sepupu Nabi Ja'far ini, di mana Rasulullah SAW memeluk dan menciumnya. Saya bersabda, demi Allah, aku tidak tahu yang mana satu aku bergembira, sama ada kerana kemenangan di Khaybar atau kedatangan Ja'far. Nabi sangat gembira. Aku tak tahu nak gembira hak mana. Gembira kerana Ja'far datang ke menang Khaybar. Berkahwin Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Di antara yang ditawan dalam peperangan Khaybar ialah seorang perempuan bangsawan bernama Safiyah yang menjadi isteri kepada pemimpin Yahudi Kinanah bin Abil Haqir.
suaminya dijatuhi hukuman bunuh kerana menjadi salah seorang yang mengkhianati perjanjian. Seorang sahabat bernama Dahyah bin Khalifah Al-Kalbi telah berkata, wahai Nabi Allah, berilah hamba perempuan ini kepada saya. Dahyah minta ke dia. Rasulullah SAW bersabda, pergilah ambil, kata Nabi. Suruh Dahyah ambil perempuan ni. Tiba-tiba sahabat yang lain berkata, wahai Nabi Allah, engkau berikan kepada Dahyah Safiyah binti Huyai yang menjadi salah seorang perempuan Qarizah dan benar dia tidak layak malaikan kepadamu, kata sahabat tu. Layak Rasulullah perempuan ni. Rasulullah SAW meminta supaya perempuan itu dibawa kepadanya. Bawa perempuan itu. Rasulullah SAW memberi lain kepada Dahyah dan seterusnya menyuruh Safiyah menganut Islam. Lalu Safiyah menerimanya, masuk Islam. Safiyah terus mengucap 2 kalimat syahadah. Kerana dia sudah berminat dengan Islam daripada awal lagi. Lalu Rasulullah SAW memerdekakan Safiyah dan berkahwin dengannya dengan menjadikan merdeka itu sebagai maharnya, sebagai mahar kahwinnya. Mukmin Safiyah radhiyallahu anha sebenarnya dari keturunan bangsawan Yahudi, keturunan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun Safiyah ni, dan telah mempunyai hati terhadap Islam sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Dia berminat dengan Islam kerana mendengar berita kenabiannya dari perbualan pemimpin Yahudi yang sengaja menyembunyikannya yang hak. Dia baru sahaja berkahwin dengan bekas suaminya pemimpin Yahudi yang dibunuh itu. Dia telah menyatakan minatnya kepada Islam di hadapan suaminya. Tiba-tiba dia telah ditampar oleh suaminya. Suami tampar dia. Rasulullah SAW melihat kesan tamparan itu masih leban di pipinya. Masih ada bekas kena tampar. Dan bertanya kepadanya, pasal apa? Dia menceritakan, sebenarnya saya telah menceritakan suatu mimpi kepada bekas suami saya. Jadi saya bermimpi seolah-olah bulan hilang dari tempatnya, lalu datang ke bilik saya. Lalu saya menceritakan kepada bekas suami saya itu. Dia pun terus menampar muka saya dan berkata, awak mahukan Raja Madinah itu. Dia kata apa? Jadi ada kisah dia. Jadi Safiyah jadi isteri Nabi SAW Ummul radhiyallahu anhu. Kerana isteri Nabi disebut ibu orang yang beriman. Mengikut hukum syarak diharamkan orang berkahwin dengan isteri Nabi selepas wafatnya, sebagaimana diharam berkahwin dengan ibu sendiri. Kerana ada nas Quran. Wa azwajuhu ummahatukum. Isteri Nabi adalah ibu berkamu. Ayat Quran mengatakan demikian. Rasulullah SAW diracun. Di Khaybar ini Nabi telah diracun. Seorang perempuan Yahudi bernama Zainab bintul Haris, di mana suaminya telah dibunuh di dalam peperangan itu, telah menyimpan dendam terhadap orang-orang Islam, terutamanya Rasulullah SAW. Lalu dia berpura-pura menunjukkan kasih dan hormat kepada Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dia mahu menghidangkan daging-daging biri-biri, daging kibas, panggang, kepada Rasulullah SAW. Dia bertanyakan para sahabat, daging manakah yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Tanya sahabat, Nabi suka daging apa? Lalu diberitahu daging paha. Lalu dia meletakkan racun sebanyak-banyaknya pada daging yang dipanggang itu. Kemudian dihidangkan kepada Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW menyuapnya, tiba-tiba dia terhenti dan bersabda, tulang ini memberitahuku bahawa dia telah diracunkan, kata Nabi. Nabi gigit dah. Nabi kata, tulang beritahu pada aku ada racun. Kemudian perempuan itu dipanggil perempuan tukang masuk. Dan disoal mengapa dia melakukan kerja jahat itu. Mengapa buat begitu? Dia menjawab,
Kalau awak seorang raja, nescaya aku rehat daripada pemerintahanmu. Dan kalau awak seorang nabi, nescaya awak diberitahu adanya racun dan awak maafkan, kata dia. Kalau kamu seorang raja, aku racun, mati padam. Kami rehat. Kalau kamu seorang nabi, diberitahu. Dan kamu maafkan aku, kata. Nabi dia maafkan orang. Tiba-tiba Bishr bin Burak bin Ma'rur telah memakannya, lalu dia mati. Seorang sahabat dah makan dah. Mati sahabat itu. Para ulama berkhilaf, adakah perempuan itu dimaafkan atau tidak. Adapun kemudiannya dia dijatuhkan hukuman bunuh. Kerana membunuh dan dijatuhkan hukuman qisas telah menjadi ijma' para ulama. Ada ulama mengatakan Nabi maafkan dia. Ada ulama kata Nabi tak maaf. Yang lebih kuatnya Nabi memaafkan dia. Dan dia akan membunuh sebab dia bunuh orang. Kerana ada sahabat yang mati kena hukum qisas. Kesan beracun ini menimpa Rasulullah SAW beberapa lama sehingga membawa kepada kewafatan baginda. Kesan Nabi wafat dengan sebab kesan beracun ini. Sebab itu Nabi mati sebagai seorang syahid, bukan sebagai seorang Nabi sahaja. Kerana mati kesan beracun. Syahid Khaybar menurut qaul yang paling sahih, jumlah para syuhada dan pemenang Khaybar ialah 16 orang. 16 orang saja sahabat yang mati syahid. 4 orang dari kalangan Quraisy. Seorang dari Ashja'. Seorang dari Khaybar. Dan bakinya dari kalangan Ansar. Ini syuhada para Khaybar. Barangkali kubur-kubur mereka ini masih ada di Khaybar sehingga sekarang. Adapun dibunuh di kalangan Yahudi selama 93 orang. Dijatuhkan hukum mati 93 orang. Wallahu a'lam. Kita sambung jilid yang ketiga, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Maksudnya, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci dari haid. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, yakni tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali raj'ah akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka jika mereka suami betul yang hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu orang-orang lelaki suami itu mempunyai satu derajat kelebihan atas orang-orang perempuan yang isterinya. Dan ingatlah Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Ayat ini menyatakan hukum talak raj'i, iaitu talak yang boleh diraja'kan kembali. Islam menetapkan hukuman berumah tangga. Sekiranya tidak ada penyelesaian, nak berdamai tak boleh, maka diizinkan bercerai ataupun talak.
Talak itu dua jenis, talak raja'i, talak yang boleh dirajak balik, baik semula, dan talak bain, talak yang tak boleh dirajak lagi, melainkan dengan syarat-syarat yang akan dikatakan kemudian. Ayat ini menerangkan tentang talak raja'i. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan perempuan yang ditalakkan itu hendaklah menahan diri mereka selama 3 quru', iaitu selama seedah. Perkataan quru' ini terdapat kekhilafan di kalangan ulama. Pandangan pertama, quru' ialah suci, 3 kali suci, iaitulah pendapat Aisyah, pendapat Ibn Abdullah bin Umar, pendapat Zaid bin Thabit, Salim di kalangan ulama tabi'in, Qasim, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Ibaka bin Abdurrahman, Abban bin Uthman bin Affan, Atha bin Abi Rabah, Qatadah, Zuhri, dan baki-baki 7 ulama fiqh Madinah yang terkenal. Mazhab Malik, mazhab Syafi'i, dan satu riwayat mazhab Hanbali dan mazhab Daud Al-Zahiri. 3 quru' 3 kali suci, itu maksudnya ada. Dan lepas 3 kali suci ini boleh dirajakkan kembali. Bila lepas 3 kali suci, kena kahwin semula. Pendapat yang kedua, quru' itu makna haid, 3 kali haid. Ini khilaf. Ada ulama kata 3 kali suci, ada ulama kata 3 kali haid. Yang kata 3 kali haid ni ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Darda, Ubadah bin As-Samit, Anas bin Malik, Ibn Mas'ud, Mu'ad, Ubay bin Ka'ab, Abi Musa al-Asy'ari, Ibn Abbas, Sa'id bin Musayyab, Al-Qamah, Aswad, Ibrahim an-Nakhai, Mujahid, Atha', Tawus, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Muhammad bin Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Sya'bi, Rabi', Muqatib bin Hayyan, As-Suddi, Makhul, Dhaha, Atha' Al-Kharasani, dan mazhab Abu Hanifah, dan satu riwayat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nama-nama itu semua mazhab-mazhab itu. Menunjukkan mazhab ini bukan 4 saja, mazhab-mazhab sahabat, mazhab-mazhab tabi'in. Ada mazhab mengatakan 3 kali haid, ada mazhab 3 kali suci. Mazhab Syafi'i kita 3 kali suci. Mazhab yang lain 3 kali haid. Itu khilaf. Menafsirkan perkataan quru', masing-masing ada hujah masing-masing, ada riwayat masing-masing. Wala yahunna yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah jadikan dalam rahim-rahim mereka. Mereka mesti betul terang, tak boleh sembunyikan. Dalam terjemahan tadi, kalau ada kandungan jangan sembunyikan. Mengikut ulama, bukan kandungan saja, termasuklah haid. Jangan sembunyikan haid dia, kena beritahu betul-betul. Betul-betul suci dia berhaid. Kalau 3 kali suci, betul-betul haid 3 kali dengan ikhlas. Tujuannya untuk memelihara zuriat, memelihara keturunan. Bila 3 kali sucinya bermakna zuriat suami yang dahulu janda dia tak ada lagi. Kalau dia kahwin, bermakna zuriat suami yang berikutnya. Dan sebab itu jangan dia sembunyikan perkara ini. Ini berkait dengan pesaka, berkait dengan wali dan seumpamanya. وَبْعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Dan suami mereka yang berhak untuk merujuk kalau mereka mahukan damai. Selagi berada dalam keadaan edah, yang berhak untuk rujuk ialah suami mereka. Kalau mereka nak damai, maka damai adalah lebih baik. Hak suami untuk merujuk. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka ada hak bagi diri mereka, bagi perempuan itu. Dan tanggungjawab yang mereka mesti mereka tunaikan. Suami ada hak dia
isteri ada hak dia. Semua yang ada tanggungjawab dia, isteri ada tanggungjawab dia. Di mana tanggungjawab ni tak boleh dipandang. Sehingga Nabi sebut dalam khutbah Hajjatul Wada', haji selamat tinggal. Haji selamat tinggal selepasnya Nabi wafat. Nabi berkhutbah, dalam khutbah ni banyak wasiat-wasiat. Antara wasiatnya ialah dengan isteri. Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhaltumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa lakum alaihinna alla yu'ti'na furujakum adan tukrahuna fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghayra mubarrih wa rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bertakwa kamu kepada Allah dan hubungan kamu dengan isteri-isteri kamu. Kamu ambil mereka amanah Allah. Kamu halalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah, dengan akad nikah, dengan hukum Allah Ta'ala. Bagi kamu terhadap mereka hak yang mesti ditunaikan. Mereka punya tanggungjawab menjaga diri mereka. Jangan bergaul dengan orang lain. Jangan khianat terhadap suami dia. Kalau mereka buat benda yang salah, antara yang diizinkan pukul yang tidak mencederakan, dan hak mereka mendapat belanja nafkah, pakaian, makanan dengan cara yang baik. Ini pesanan Nabi sebelum Nabi wafat. Menunjukkan betapa hubungan rumah tangga diberi pandangan yang berat oleh Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala menurunkan hukum yang khusus. Antara berkait dengan tolak raj'i yang kita baca tadi. InsyaAllah minggu depan kita sambung pula dengan tolak bain. Wallahu a'lam.